Historiografi Islam merupakan bidang kajian yang memfokuskan kepada kajian historiografi kepada pengkaji Islam dan bukan Islam. Islam antara agama terbesar dan utama di dunia yang mempunyai sejarah jatuh bangun tersendiri serta mempunyai pelbagai catatan dan sumber yang telah dihasilkan. Pensejarahan Islam ini ialah penulisan atau catatan sejarah selepas Islam bertapat di bumi Arab yang disampaikan oleh para sahabat, tabi'in berhubung peristiwa-peristiwa sejak dari keputeraan Nabi Muhammad SAW. Tugasnya menyebarkan Islam, peperangan, kewafatan baginda dan sebagainya. Pada umumnya, sejarah Islam itu bermula dari kelahiran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan berterusan hingga kini. Kedatangan Rasulullah SAW itu adalah untuk menyeru umat manusia kepada Islam dan diturunkan kepadanya Al-Quran sebagai kitab panduan hidup bagi orang Islam yang mesti dipegang dan ikuti oleh mereka. Dalam kitab suci Al-Quran, terdapat ayat-ayat yang menceritakan tentang qisas, al-akbar, dari hal awalin dan sebagainya. Al-Quran juga mengarahkan supaya diberikan perhatian dan dipelajari tentang orang-orang terdahulu supaya dapat dijadikan ibrah sebagai peristiwa-peristiwa yang telah berlaku. Abad ketiga Hijrah pada ketika itu telah mencapai tahap perkembangan kerana pengumpulan sumber-sumber. Zaman tersebut telah diceritakan bahawa fakta sejarah telah dikumpulkan, disusun, disalin dan dibukukan dengan baik. Al-Quran adalah sebagai model kepada buku-buku sejarah yang lain yang terdapat teladan pedoman kepada pembaca atau umatnya. Melalui Al-Quran, Allah SWT cuba mengajak umatnya agar memastikan segala cerita sejarah itu ditulis berdasarkan kebenaran tanpa ada muslihat dan prasangka di sebaliknya. Pada zaman Arab Jahiliyah, terdapat penyair-penyair yang sering menceritakan kisah dongeng Arab pada ketika itu dan juga orang Yahudi dan Nasrani mengambil penceritaan melalui Israiliyat. Bagaimanapun, setelah munculnya pencerahan dengan adanya kalam Allah, iaitu Al-Quran yang terdapat kisah yang benar, telah memperbetulkan segala kisah dongeng yang telah dibuat oleh para penyair Arab tersebut. Perkembangan persejarahan Islam ini berlaku disebabkan atas kesedaran beberapa sejarawan Islam yang menempatkan catatan Islam ke dalam bidang berasingan dengan tajuk-tajuk yang lebih khusus dan juga ketika umat Islam sudah mencapai kemajuan dalam penulisan sejarah. Lahirlah sekolah-sekolah atau aliran dalam bidang tertentu seperti Madrasah Al-Tahriq, Madrasah Al-Hadis, Madrasah Al-Fiqh dan sebagainya di kota Madinah dengan mewujudkan pengasingan-pengasingan ilmu tersebut. Antara kaedah asas yang digunakan oleh mereka ketika mengumpulkan Al-Quran dan hadis ialah mereka cuba menilai sama ada sumber yang diterima itu mempunyai kebenaran atau tidak. Hal ini dilihat melalui latar belakang sebenar perawi hadis, terutamanya dari segi pandangan dan hubungannya sama ada beliau hidup sezaman dengan Rasulullah SAW. Kaedah kedua ialah mereka tidak mencampur adukkan antara sumber benar dengan sumber yang salah antara sumber palsu. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka hanya menulis segala fakta yang didapati daripada sumber-sumber yang benar. Kaedah ini merupakan kaedah sama yang digunakan oleh sejarawan dalam menulis sejarah Islam. Walau bagaimanapun, tidak sepenuhnya diikuti dan dilaksanakan oleh mereka seperti yang dilakukan oleh pengumpul Al-Quran dan para muhadis. Sejarah Islam ini bergantung kepada dua sumber. Sumber pertama, catatan jahiliyah. Sumber kedua ini adalah dikenali sebagai catatan selepas Islam, iaitu cerita-cerita yang disampaikan oleh para sahabat. Perkembangan persejarahan Islam juga berlaku dengan adanya pengumpulan hadis. Permulaannya, Nabi melarang rujukan selain daripada Al-Quran, tetapi berlakunya perubahan di mana hadis mula ditulis dan dikumpulkan. Hadis telah berjaya menjadi rujukan dalam Al-Maghazi, iaitu berkaitan ekspedisi kententeraan yang dilaksanakan Nabi Muhammad. Penghasilan sirah juga merupakan hasil daripada penulisan hadis di mana sirah merupakan kesinambungan daripada Al-Maghazi yang menceritakan mengenai perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW sehingga kewafatan baginda. Hadis juga menjadi rujukan penting dalam penulisan Asma'ul Rijal. Kerana ini menceritakan mengenai biografi para sahabat, golongan tabi'in dan sebagainya. Hadis sememangnya memainkan peranan penting dalam perkembangan persejarahan sehingga telah berjaya melahirkan tokoh-tokoh pensejarahan Islam serta karya-karya yang bermutu.
Sejarawan Islam pada ketika itu telah melakukan beberapa penulisan sejarah Islam dengan beberapa pembukuan yang telah dilakukan. Terdapat beberapa sejarawan Islam yang sangat menyumbang kepada sejarah Islam, iaitu Urwah Al-Zubair, Al-Zuhri dan Ibn Khaldun adalah beberapa sejarawan yang melakukan penulisan sejarah Islam. Urwah Al-Zubair, sejarawan terkenal yang mengumpulkan serta menulis karya Al-Maghazi. Karya Al-Maghazi adalah karya yang menjadi rujukan oleh penulis sejarah. Sejarawan menganggap beliau sebagai pengasas persejarahan Islam zaman tradisi, terutamanya tentang biografi dan sejarah Nabi Muhammad SAW yang dipanggil sebagai Al-Maghazi. Selain itu juga, Al-Zuhri adalah merupakan generasi pengasas ilmu sejarah di kota Madinah. Beliau telah memperkembangkannya dengan mencatat hadis yang berkaitan sejarah Islam. Beliau juga digelar sebagai muhaddisun kerana beliau juga adalah ahli pakar sejarah dan juga hadis. Sumbangan beliau telah memberikan manfaat generasi akan datang. Ibnu Khaldun atau nama asalnya adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami. Beliau ini merupakan seorang tokoh sejarawan yang terulung dalam karya beliau. Karya beliau juga sangat kaya dengan ilmu pengetahuan dan beliau adalah pakar dalam pensejarahan Islam. Beliau mempunyai banyak karya agung, salah satunya adalah Muqaddimah. Sebagai sejarawan unggul, beliau menasihati bahawa setiap penulisan sejarah perlu bersikap jujur dan melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan fakta yang sahih. Karya beliau sangat dikenali juga oleh sejarawan-sejarawan barat, membuatkan sumbangan beliau sangat besar dalam dunia sejarah. Kesimpulannya, kaedah pensejarahan Islam juga dapat kita rumuskan sebagai kaedah berteraskan kepada sumber-sumber Islam yang sahih seperti hadis dan Al-Quran. Dari segi penulisan sejarah, banyak memberikan pengertian tentang prinsip-prinsip Islam seperti tauhid, amanah dan ikhlas. Dan ternyata persejarahan Islam tidak harus dilupakan sumbangannya kepada dunia kerana ia mengandungi banyak pengetahuan kepada generasi masa kini.